Hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Sya'unillahi lahu ilahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil mukarrabin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Huz biyadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil wa may yazakkaru wa ilal ulil albab. Rabbana zidna ilman nafi'a wa zubna fahman nabiyyin wa ilhamnal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpahan nikmat kurniaan buat Allah kepada kita sehingga pada saat hari ini masih lagi dikurniakan kemanisan dalam keimanan, kemanisan dalam melakukan ibadah, masih lagi Allah kurniakan kepada kita iaitu keinginan untuk melakukan ibadah. Moga-moga perasaan itu akan sentiasa kekal sehingga akhir hayat kita insya-Allah. Okey, hari ini kita sambung dengan jenis-jenis air yang boleh dibuat taharah. Taharah ini bermaksud bersuci. Bukan sabun taharah. Selalu bila bab taharah ni, kita tahu dia mestilah sabun taharah. Okey, pengertian taharah daripada segi lughah ataupun dari segi bahasa iaitu suci dan bersih. Dia mestilah bersih daripada ada dua yang dipanggil kekotoran hisi ataupun kotoran maknawi. Hisi ni adalah benda yang sesuatu kita nampak melalui zahir mata kita. Maknawi itu adalah sesuatu yang kita tidak nampak. Maka kedua-duanya ini perlu dalam proses pembersihan. Dalam proses taharah ini apabila ingin melakukan ibadah-ibadah yang sama seperti apa? Seperti ingin melakukan solat. Apakah ibadah yang sama seperti melakukan ibadah solat? Iaitu yang wajib ke atasnya ada wuduk. Dia ada 4 perkara. Yang pertama ketika ingin mendirikan solat. Yang kedua ketika kita ingin bertawaf. Ini saya buat revision ya. Yang ketiga apabila seseorang itu ingin membaca khutbah. Khutbah Jumaat, khutbah hari raya. Wajib bagi dirinya ada wuduk. Dan yang keempat adalah pegang mushaf. Ataupun pegang Al-Quran yang tidak ada terjemahan. Kalau ada lagi nanti insyaAllah kita akan cuba masuk. Setahu saya ataupun melalui guru saya dia ada 4 je. Pertama, ibadah solat. Kedua, bertawaf. Ketiga, baca khutbah. Keempat, pegang mushaf iaitu pegang Al-Quran yang tidak ada terjemahan. Wajib ke atas kita bersuci. Bersuci ini juga terbahagi kepada 2. Iaitu suci daripada zahir dan suci daripada batin. Iaitu daripada hadas. Taharah juga dia ada daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dia apa? Hadas kecil ni apa? Hadas kecil kita tahulah. Contohnya benda-benda yang tidak membenarkan kita melakukan ibadah-ibadah solat. Contoh hadas kecil terkentut. Kan kita buang hajat besar dan kecil.
Hadas besar ni contohnya seperti apa? Berjunub, haid, nifas, janabah, wiladah. Ini yang kita perlu ambil ke atas diri kita, wajib ke atas diri kita untuk bersuci dan juga berwudu untuk melakukan ibadah-ibadah yang wajib ke atasnya untuk berwudu. Yang 4 tadi yang kita sebut. Dan keduanya adalah taharah daripada najis. Taharah daripada najis ini, najis yang kita nampak melalui zahir kita. Contohnya najis-najis anak kecil, kan ada dia punya huraian-huraian dia. Nanti insya-Allah kita akan masuk bersama-sama. Hari ini kita akan pergi bagaimanakah yang dikatakan penekanan taharah ini dalam kehidupan seharian kita, khususnya dalam bab ibadah. Taharah ini juga ada zahir, ada batin. Zahir itu yang kita ambil wuduk tadi, kita mandi contohnya, menyucikan sesuatu yang kotor, itu juga dalam bab taharah. Bab batinnya adalah penyucian hati. Itu lebih kepada bab tasawuf ataupun tazkiyatun nafs untuk menyucikan hati. Paling teruk sekali adalah bab hati ni lah. Bagaimana kita ingin menyucikan hati kita. Mungkin kita perlu ada guru mursyid yang mendidik kita. Mungkin di situ juga untuk kita mujahadah nafsu kita. Mungkin di situ juga ada perjalanan-perjalanan salik kita untuk bertemu, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam bab taharah yang tidak lari daripada penyucian ataupun tidak lari daripada tajuknya suci dan bersih. Okay, hari ini kita masuk kepada jenis-jenis air yang boleh kita bawa kepada taharah. Harus bersuci dengan semua jenis air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit iaitu seperti hujan. Boleh kita bawa bersuci. Air yang keluar daripada perut bumi, mata air. Air telaga. Air laut. Air sungai. Contohnya, air terjun. Kemudian, atau sama ada air tersebut air masin atau air tawar. Masih lagi boleh untuk kita melakukan ibadah-ibadah bersuci. Contohnya, kita nak mandi, wajib ke atas diri kita seorang wanita haid. Boleh tak kita mandi wajib dekat dalam air laut? Kalau dekat sini dia kata boleh, maka bolehlah. Sekurang-kurangnya mestilah melebihi 2 kolah. Kita duduk berendamlah kat situ, kita cuci-cucilah rambut kita contoh. Air sungai pun boleh. Dan selamanya air tersebut kita tengok dia masih pada sifat asalnya, tanpa berubah. Contoh, kita ni tengok air tu ada 2 kolah. Kita tahu, kita yakin ni dah lebih 2 kolah. Tetapi air tersebut telah bertukar kala jadi keruh. Itu tidaklah jatuh kepadanya untuk kita boleh ambil. Ataupun mengambil atas diri kita untuk taharah bersuci tadi. Risau-risau dan takut di dalamnya ada bangkai. Contohlah kan, kita tengok perigi ataupun kita tengok kolah tu lama terbiar. Lepas tu sepatutnya airnya bolehlah kata jernih tapi tak jernih juga. Air dia agak-agak macam warna-warna coklat. Maka ia apabila dia telah berubah, maka ianya tidak diharuskan untuk kita gunakan air tersebut dalam bab taharah, dalam bab bersuci. Maka semua jenis air ini dari segi penggunaannya boleh dibahagikan kepada 4 bahagian. Jadi baru bab air. Lepas tu dia pecah kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, pastilah air tersebut air suci dan menyucikan. Kalau kita panggil air mutlak. Kita senarailah air mutlak kita ni. Ada 7 jenis air. Contohnya air hujan, air embun, air perigi, air mata air, air laut, air terjun. Ada jenis 7. Nanti boleh cari lagi lah. 7 jenis air yang jatuh kepada air mutlak. Maka tanpa ragu dan sangsi, bolehlah kita lakukan ianya sebagai untuk melakukan perkara-perkara bersuci. Dia juga termasuk air banjir boleh buat tak? Air banjir boleh. Tapi harap tak berkeladak lah. Tapi kalau dia naik macam air lumpur tu, memang tak boleh. Tapi kalau air banjir itu, kita tengok air yang dia lalu. Ada air banjir ni dia bertakung, dia statik. Kita panggil air termenung. Tu kita risau. Sebab kita risau kat bawah ni ada bangkai.
Bangkai-bangkai, contohnya kucing yang mati, biawak yang tenggelam, ular yang macam-macam lah. Tu yang kita risau, ianya tidak menjadikan kepada kita harusnya ianya untuk mengambil wuduk ataupun bersuci. Tapi kalau air tu bersih macam air lalu, air sungai tu, boleh. Air laut pun boleh. Kemudian kalau dah darurat sangat dah ni, tak ada air kering kontang. Kita nampak ada satu lopak. Boleh tak kita ambil air lopak itu untuk menjadikan air untuk kita mengambil wuduk? Air lopak. Boleh, selagi mana ia tidak berubah color dan juga tidak berubah bau. Kita nampak air lopak kan kadang-kadang, dah air memang dah tak ada dah. So boleh tak nak ambil wuduk ni? Kita tengok dari jauh, kita pergi dekat, kita tengok. Kalau ianya tidak berubah color, tidak juga berubah bau, boleh ke atas diri kita untuk jadikan ianya sebagai air untuk bersuci. Itulah yang dikatakan dengan air mutlak. Air yang tidak bercampur colornya dengan sesuatu yang lain yang mampu merubah warna, rasa dan bau. Itu air mutlak lah. Maka bab air mutlak ni saya yakin ramai orang dah master lah. Semua dah tahu. Cuma kadang-kadang kita ni macam perasaan tu, boleh ke tak boleh? Dia pun tak boleh. Dalam agama kalau was-was habis. Maka kita yakin lah. Sebab itu bila mana-mana kita belajar, kita mengaji, kita yakin bahawa ianya boleh, kita pun boleh ambil. Melainkan air yang dilalukan itu terkeluar lumpur, tak sah wuduk. Air yang lalu. Tapi dalam masa yang sama, air lalu tu dia berselang-seli dengan air lumpur. Kadang-kadang kalau ke rumah kita kan, tak ada air tiba kita buka tu air karat dia keluar. Kena bagi air karat tu habis dulu, barulah suci ke atas kita untuk kita mengambil airnya bersih. Tak boleh tak ada air karat tu. Kadang-kadang kan rumah kan tak ada air. Biar air karat tu keluar dulu. Bagi dia bersih dulu, barulah kita boleh ambil sebagai ianya bersuci. Tapi seandainya kita guna juga air tersebut melakukan ibadah kita. Apa kesan kepada ibadah? Kita risau ibadah kita tidak sah. Ini penting. Tetapi apabila dalam keadaan darurat, contoh, dalam keadaan banjir. Kita tahu air banjir ni memang confirm dah tak boleh nak ambil dalam keadaan bersuci. Bolehkah kita tinggal solat? Tak boleh. Benda dalam agama yang paling sukar untuk kita tinggalkan adalah yang pertama ni ibadah solat. Dia tak ada kompromi. Kalau semata-mata kita tertinggal, seandainya kita tertidur, kita perlu qadakkan ia. Tetapi kalau dalam bab solat ini, kita sengaja untuk tinggalkan solat, hatta kita ni pemalas dalam melakukan solat, jatuh-jatuh ke atas kita, risau-risau kita terkeluar agama. Itu dia panggil murtad. Ini bab solat. Sebab bab solat ini sangat penting dalam agama. Sebab tu kita kena tahulah. Sebab itu Allah itu memberikan kepada kita keringanan, ruksah. Kalau darurat, macam mana dalam solat. Kalau kita bermusafir, macam mana dalam solat kita. Allah memberikan keringanan. Allah memberikan kepada kita hadiah-hadiah terhadap sesuatu perkara, tetapi tidak dibenarkan ke atas kita untuk meninggalkan solat itu secara sengaja. Ini dalam bab fiqh ibadah, dia dua. Satu, tinggalkan kerana malas atau sengaja atau sewenang-wenangnya. Hukum dia sebenar-benar terkeluar agama. Wa na'udzubillah min zalik. Tetapi kalau kita ni dah berumur, masa kita muda-muda dulu, kita lara kan, kita pun terlupa, kita masa kecil-kecil kita tak ingat, tak ada sentuhan macam hari ni, maka wajib ke atas diri kita mengqadakkan solat. Qada solat itu lebih bagus daripada melakukan ibadah-ibadah solat sunat. Tapi dia berbalik pula. Bab ini pula ada pula orang tanya. Ustazah, kalau macam tu saya tinggal solat tarawih Ustazah. Sebab solat tarawih solat sunat. Sebulan dia tinggal solat tarawih, qada pun tak buat, tarawih pun tak buat. Ini ada pula pahaman-pahaman yang dia suka sangat memanipulasikan akan nafsunya sendiri. Tapi Ustazah, ulama tu kata apa-apa pun kita ni tak payah solat tarawih. Sebab solat tarawih ni sunat Ustazah. Wajib ke atas kita solat qada. Kita pun tanya dia, habis akak buat solat tak qada? Lepas isyak lah ni. Akak tak buat juga. Nampak tak? Benda ini adalah permainan nafsu. Cuma bagi kita, bulan Ramadan itu datangnya setahun sekali.
Bila berlakunya pada bulan Ramadan hanya dibenarkan kita solat tarawih, tidak dibenarkan pada bulan Syawal, jauh sekali pada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Zulkaidah pun tak boleh. Walaupun kita ni rajin solat, tapi tidak dibenarkan solat tarawih, melainkan ianya berlaku pada bulan Ramadan. Kenapa kita tak ambil kelebihan tersebut pada bulan Ramadan untuk kita solat tarawih? Nak kodok boleh. Nanti kodoklah waktu bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Itu saya punya pandangan. Sebab dia datang setahun sekali je. Lainlah setiap bulan tu ada solat tarawih. Maka kita ambillah yang itu. Kemudian banjir. Laku banjir, ada air mineral sebotol. Air mineral tu nak buat minum ke, air mineral tu nak ambil wuduk? Macam mana nak buat ni? Adakah air mineral yang tinggal sebotol tu untuk kita buat minum ataupun kita ambil wuduk? Kalau berlaku darurat tersebut, utamakan air minum. Bukan air wuduk. Jangan duk tutung nak ambil wuduk punya pasal. Tutung habis air sampai kering kontang. Maka kalau itu berlaku, apa perlu kita buat? Jatuh ke atas diri kita, tayamum. Tayamum. Iaitu debu. Tak ada debu dah Ustazah. Rumah saya ni memang bersih semua. Bedak pun tak ada, apa pun tak ada. Apa yang kita perlu buat? Kalau duduk dekat dalam kapal terbang, ni dinding kita ni pegang ni. Dia ada habuk dinding. Jarang orang cuci dinding. Kalau bersih sangat pun. Jarang saya tengok orang vacuum dinding setiap hari kan. Ambil, maka tayamumlah ke atas kita. Jelas? Ini bab ni. Bab ibadah. Maka yang kedua, tadi air yang pertama iaitu air mutlak. Air yang kedua, air yang suci tetapi makruh menyuci dengannya. Kalau kita dah cari sangat, part kedua ni baru jumpa, hukumnya makruh. Iaitu air yang diletakkan di dalam bejana logam yang lain dari emas dan perak serta terdedah di bawah cahaya matahari yang terik. Jarang berlaku di Malaysia. Sebab iklim cuaca Malaysia ni dia iklim khatulistiwa. Dia ada iklim iaitu panas, sejuk. Dia tak ada macam orang kata di padang pasir terik. Dia tak. Jarang berlaku di Malaysia. So Malaysia tak ada masalah dengan masalah nak ambil air ni. Air ini sekiranya ada ianya makruh. Sebab apa? Kita risau. Contoh, pertama dia panas terik tau. Dia duduk dalam keadaan logam. Duduk dalam keadaan panas terik. Boleh bayang takkan suhu air tu tinggi mana? Kerana apa ianya jadi makruh? Kerana kita risau air ini tadi menjadi kepada diri kita, iaitu tubuh badan manusia ini boleh mendatangkan penyakit. Khususnya penyakit sopak. So Malaysia tak ada isu lah tentang ni. Ini dipanggil sebagai air musyammas. Iaitu dia berlaku pada negara yang bersuhu tinggi. Harap Malaysia tak ada lah. Paling tinggi pun saya rasa 37. Itulah Malaysia punya standard lah. Tak ada lagi terik, kering kontang. Kemudian dia di tempat air tersebut di dalam bejana logam. Maknanya dia letak dekat dalam logam. Kan dia panas kan. Tak panas bertemu dengan panas, kita boleh bayanglah air itu akan keluar macam mana. Dan ataupun air yang diletakkan direct daripada cahaya matahari. Air kalau direct pada cahaya matahari ni dia panas. Pun tak berlaku di Malaysia. So kita tak ada masalah lah dengan hukum makruh bagi air yang kedua ini. Kalau dah maksimum sangat tak ada, barulah kita boleh ambil. So far Malaysia tak ada masalah inilah. Yang ketiga adalah air suci tidak menyucikan. Iaitu dia ada dua bahagian. Air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Air jenis ini suci dan boleh digunakan selain dari mengangkat hadas dan membasuh najis. Iaitu air yang terlalu sedikit dalam menyucikan hadas. Yang kedua, air yang tidak boleh menyucikan. Contohnya, daruratlah sangat ni. Tak ada air. Lepas tu kita buang hadas kecil. Lala kita tak ada air lebihan tu. Tak boleh ke atas diri kita untuk mengambil ianya sebagai air wuduk. Tu maksud dia.
Maka kita tak bolehlah guna. Walaupun kita kata, alah sikit je kita guna. Tak boleh. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lalu berubah salah satu sifatnya. Air mutlak, dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Contohnya, air masak kita mutlak kan? Kopi kita tu haram tak? Kopi, teh ke? Tak haram kan? Kita campur, lepas tu ambil wuduk boleh tak? Tak boleh. Itu maksud dia. Itu maksud air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci. So kadang-kadang kita pening, apa benda? Tak pun, pergi ambil air mutlak, air putih tu, campur dengan gula. Tak apalah, kita ambil uduk dengan air gula, tak boleh. Walaupun gula itu suci. Air jenis ini suci tetapi tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Tiba-tiba kita pun nak buat cebok, contoh. Kita guna untuk mengambil wuduk, tak boleh. Ataupun membasuh najis. Ada nampak najis kucing contoh kat situ kan. Saja je Ustazah, saya memang nak bagi manis sikit kan. So saya letak air mutlak campur dengan garam, campur dengan tu, so saya cuci. Tak boleh. Ia tidak jadi kepada air yang menyucikan. Okey, yang keempat adalah air mutanajis, iaitu air yang telah terkena najis. Ada dua bahagian juga. Iaitu pertama, air itu sedikit, kurang daripada 2 kolah. Kita tengok air kurang daripada 2 kolah, dia tak boleh jadi sebagai satu benda untuk kita ambil, benda mengangkat ataupun menyucikan. Mesti dia 2 kolah. Kalau 2 kolah baru kita boleh ambil kat situ. Selalunya bahagian kolah ni ramai orang tanya. Dia tanya apa? Dia pun ambil wuduk. Ambil wuduk yang pertama tu, menitik air wuduknya masuk ke dalam kolah. Adakah air itu dipanggil air yang mutlak ataupun air musyammas? Air yang telah digunakan. Yang pertama boleh. Yang pertama tak boleh, kedua, ketiga boleh. Contoh, kita ambil wuduk ni dalam keadaan tak ada air kan. Ambil wuduk yang pertama, elakkan daripada ditadah. Yang kedua, boleh. Sebab itu kita banyak mengambil yang wajib. Wajib saja. Kalau dalam keadaan darurat, tak payah sibuk nak basuh 3, 4, 5, 6 kali. Dia hanya ambil yang wajib. Wajib itu termasuk yang mana? Dalam hukum wuduk. Ni kita cerita wuduk lah. Hukum wuduk yang wajib berkumur, basuh muka, tangan dan sebahagian kepala dan kaki. Tak payahlah basuh belakang tengkuk, telinga. Itu semua dah jadi kepada benda yang sunat. Kemudian air yang banyak iaitu air yang mencukupi 2 kolah atau lebih. 2 kolah air iaitu 500 kati Baghdad. Ini dalam kiraannya. Dan ia menyamai 192 kilogram. Kalau orang duk tanya dari segi matematik dan sainsnya, berapa kilo Ustazah? Takkanlah kita satu hal nak pergi kira kan. Tapi dia lebih kurang 192 kilogram dan 857 garam. Berat garam. Bersamaan dengan 192.857 kilogram yang menyamai 1/4 hasta panjang dan lebar. Maknanya dia ada kiraan. Contoh macam kolah rumah kita ni kebanyakannya dia tak jadi kepada 2 kolah sebab dia terlalu kecil. Walaupun kita membentuknya macam kolah. Dia ada kiraan. Maka air yang mencukupi 2 kolah tidak menjadi najis dengan semata-mata terkena atau terjatuh najis ke dalamnya. Tengok cicak mati tergolek kat dalam tu. Maka dia tidak jadi kepada air najis. Boleh ke atas kita mengambil wuduk. Tetapi menjadi najis apabila ianya dalam 2 kolah tersebut berubah salah satu daripada sifatnya. Contohnya macam mana? Berubahnya salah satu adalah dengan pertama color, kedua rasa. Mana mungkin kita nak rasa air kolah tak? Contohnya macam mana? Kita kumur-kumur tu dia berasa. Jangan telan tak. Telan tu lain macam. Maknanya kadang-kadang kita kumur tu dia rasa macam rasa lain lah. Maka tidaklah menjadi air 2 kolah tadi adalah halal bagi kita dalam mengangkat wuduk. Ni bab wuduk lah saya tekan. Kalau bab mandi wajib tu, mandi junub tu dia bab lain. Kita ambil bab ni.
Ataupun kita ambil yang dikatakan dalam jenis-jenis air. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu' Ibnul Al-Munir pernah berkata, ulama Islam telah berjima' bahawa air yang sedikit atau banyak apabila terjatuh najis di dalamnya, lalu najis itu mengubah zatnya atau warnanya atau baunya, maka automatik air tersebut jadi najis. Walaupun dia dah banyak kan. Air 2 kolah, automatik. Ini mereka telah bersepakat. Berkata apabila air itu telah berubah bau warna dan rasa dah tak boleh ke atas kita untuk ambil wuduk. Maka tak sah lah. Okay. Maka kesimpulan daripada apa yang kita belajar tentang keempat-empat jenis air ini, layaklah ke atas kita untuk memilih air untuk bersuci. Bahkan yang harus dibuat bersuci hanya air yang pertama sahaja. Dan jenis yang kedua tetapi makruh pada jenis kedua. Maknanya kita ni digalakkan macam mana pun kita pergi balik part yang pertama. Air mutlak tadi. Kalau dah maksimum sangat dah tak ada, barulah kita kaji bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Bab ketiga ni memang ditolak habis lah. Iaitu air yang suci ditambah dengan benda yang suci, tak boleh dah. Dia dah bertukar kala. Ataupun yang keempat, air mutanajis ini banyak juga yang berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang air sekolah dekat masjid. Cicak jatuh. Tak mengubah pun bau, warna dan rasa. Sibuk semua orang tak nak ambil wuduk dekat atas, dekat air kolah tersebut. Dia pun panggil Bilal. Tok Bilal dia kata ada cicak seekor saya nampak ujung sana. Dia kata. So air ni dah tak jadi air yang bersih, air mutlak. So Tok Bilal tolong kosongkan kolah ini supaya orang lain boleh ambil wuduk dengan tadah air wuduk yang baru. Kita risau dan rusing apabila hanya kerana seekor cicak tidak mengubah bau, warna dan rasa, air yang dibuang tadi jadi apa? Pembaziran. Sebab itu air dalam kolah masjid ini banyak khasiat dan juga banyak fadilatnya. Sebab pandangan mata kasar kita nampak orang ambil wuduk. Pandangan mata batin, banyaknya jin-jin Islam yang duduk dekat sana mengambil wuduk terhadap air tersebut. Ada juga ulama mengatakan bahawa dia basuh muka tu kan. Basuh muka imam-imam tu meninggalkan dia punya keberkesanan ataupun wajah-wajah dia yang penuh dengan kebaikan ni tinggal kat dalam tu. Sebab tu kadang-kadang apabila mereka yang diuji dengan kesakitan batin, apa kita perlu buat? Cari air 7 kolah masjid. Dia ada fadilat. Kalau kita contohnya pergi, kalau macam dekat masjid mana? Ada satu masjid kat KL tu, kan? Kalau kita dapat qiyamulai kat situ, dia ada air kolah. Janganlah segan silu untuk mandi. Tapi jangan berenang pula kat dalam tu. Kan bila saya kata pergi mandi, dia berenang pula dah. Kita pun tengok, kenapa dia berenang dalam ni? Ustazah suruh jangan buat perangai. Maksudnya, kita berkembang, kita ambil lah fadilat-fadilat untuk mandi. Moga-moga diberikan kesihatan yang baik dalam tubuh badan kita. Jangan kita tupis pula kat situ, pakailah air berkembang. Maksudnya macam tu. Jangan segan, jangan malu. Untuk kita ambil barakah. Kalau malu sangat tak apa. Ambil je baldi, kita ambil daripada air kolah tersebut, bawa masuk dalam tandas, kita mandi. Sebab dia terlalu banyak sangat fadilat-fadilatnya. Okey, maka itulah antara jenis-jenis air. Saya harap telah menjawab bagi kita semua, khususnya bab kolah tadi. Tu yang pertama, kolah. Yang kedua, air banjir, air lopak, air minum, air macam-macam jenis air. Maka itulah antara bagaimana sebenarnya Islam ini dia meringankan ke atas kita terhadap sesuatu benda-benda yang berlaku ke atas diri kita sekiranya ia dalam bentuk mudarat ataupun dalam bentuk kesempitan. Kalau orang-orang yang pergi banjir-banjir itu, pada mereka sangat susah untuk mendapatkan air yang bersih. Itu antara bagaimanakah jenis-jenis air yang ada 4 bahagian. Kalau kita ni Malaysia ni air mutlak, insya-Allah tidak ada masalah untuk kita dapatkan. Tak ada masalah. Ada soalan? Ustazah, Jenis-jenis taharah ada 2 jenis. Pertama, taharah dari segi najis. Saya banyak sebut perkataan taharah. Ataupun kalau dalam kitab agama kita, taharah ni bersuci. Tapi kita ni terlalu rigid dengan taharah. Bila sebut dia taharah,
kadang-kadang orang dalam kepala otak dia, 1 air tanah, 6 jenis air suci. Tak, taharah ni bersuci. Bersuci, bersih daripada untuk kita melakukan amal ibadah yang untuk seperti solat. Itu dalam bab bersuci. Okey, dia ada 2 jenis. Pertama dari segi najis, kedua dari segi hadas. Najis ni kita tahu lah, taharah dari segi najis, dari segi bahasa adalah apa-apa yang dikatakan kotor. Dari segi syarak, najis ini adalah kotoran yang menegah daripada sah solat. Contoh, darah, nanah, air kencing, tahi, ataupun seangkatan dengannya yang menghalang kita untuk kita solat. Itu juga dari segi najis ataupun apa-apa benda yang kotor. Contoh kita makan-makan kan, tumpah kari kat tudung. Allahu Akbar, sekali kita kumur. Kari ni melekat kat sini. Contoh dia adalah kari dengan daun-daun kari melekat kat tudung. Kita pun solat. Allahu Akbar. Kari tadi najis tak? Hakikatnya tidak najis, tetapi dia adalah benda yang kotor yang perlu kita cuci dulu. Maksudnya janganlah biar kari tu kat tudung tu macam tu. Maksudnya pergilah dekat sinki, cuci sikit, buang dia. Kalau ada sabun kita cuci. Walaupun kari itu tidak najis, tetapi sebolehnya kita cuci dulu. Kalau tak pun susah sangat, ambillah baby wipes, kita sapu, hilangkan. Walaupun ia ni tidak dikategorikan sebagai najis. Tetapi apabila ianya darah yang keluar. Contohnya darah keluar dekat jari kita, luka kan. Ambil uduk masih lagi darah itu keluar. Kena cucikan dulu. Kalau tak, ia masih lagi menjadi benda yang tidak menghalalkan pada solat. Tapi ustazah, darah tu memang sentiasa mengalir. Ataupun darah nanah itu sentiasa mengalir. Apa perlu kita buat? Sebelum sekali solat, kita cuci dulu. Lepas tu kita tampallah plaster. Dia nak keluar lepas tu, itu cerita dia. Jangan kita tak cuci. Okey, darah tu, nanah itu termasuk dalam seluruh tubuh badan. Bisul tiba-tiba ada dekat mana? Okey, dekat tengah dada. Contoh kita tahu lah, bisul ni dia akan sentiasa keluarkan nanah. Cuci dulu, bersihkan dulu. Walaupun dia bukan adalah anggota yang perlu kita ambil uduk. Maksudnya ambil uduk sampai ke dada, tak. Contoh tak semestinya, tu nanah tu dekat siku je Ustazah. Maknanya kena bersihkan. Kalau kat dada tak. Maksudnya tubuh badan yang kita bawa. Termasuk juga dengan pakaian yang terkena dengan nanah. Pakaian yang terkena dengan darah pun sama juga tidak boleh dibawa. Maka kita perlu cucikan. Maka ini baru kita nak masuk bab najis. Najis ini terbahagi kepada 3. Iaitu najis mughalazah, muhafafah, mutawassitah. Macam kita belajar darjah 1 dulu kan. Ini semua master ni. Ni saja dia buat ulang-ulang. Apakah yang dimaksudkan dengan najis mughalazah? Ya, master-master. Kita mughalazah ke muhafafah? Muhafafah ke mutawassitah? Okey, dia senang je nak ingat. Benda yang susah sangat nak sebut tu nanti berat lah. Mughalazah ada dengung je. Mughalazah. Kalau mutawassitah tu tak adalah idgham sangat. Muhafafah jauh sekali. Maka kita ingat. Bila Ustazah kata najis berat ni dia macam ada idgham. Mughalazah. Iaitu najis yang berat. Najis berat ni senang je. 2. Tak payah cerita. Confirm tahu. Anjing dan babi. Maka dia ada dalil. Dalil yang mengatakan najis berat itu kerana tidak cukup dengan sekali basuh. Maka dia perlu dicucikan dengan 7 kali basuhan, 1 kali air tanah, 6 kali air suci. Yang ni yang ramai orang untuk sebut taharah. Taharah tu apa? 1 air tanah, 6 kali air suci Ustazah. Tu je. Sebenarnya taharah itu bermaksud bersuci. Yang bersuci yang dikatakan dengan 1 kali air tanah, 6 kali air suci ini adalah ke atas najis yang berat. Mughallazah. Iaitu anjing dan babi. Bulu anjing kering. Perlu tak kita ini menyucikan? Tak perlu. Kalau kering, kita dah pasti kering. Tak perlu. Tapi tak payah ngada-ngada lah. Bersih lepas dryer mesti ni saya usik bulu. Sebab kita risau. Kita usik-usik bulu anjing tersebut, terkenalah percikan bulu dekat tubuh badan kita. Kemudian kita ni pun pergi solat. Allahu Akbar. Kita ingat itu adalah bulu
kucing sedangkan ia adalah bulu anjing. Tu kita risau. Kalau bukan dalam keadaan darurat, maka tak perlulah. Tak payahlah kita nak kata nak meringan-ringankan lagi. Saja Ustazah, jiran saya beli anjing saya memang tiap-tiap petang belai bulu dia. Tak payahlah. Walaupun ianya tidaklah dikatakan haram. Tapi kita risau dan runsing. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau cucilah bejana kamu apabila dijilat oleh anjing. Maksudnya bejana ni bajulah ataupun mana-mana pakaian yang terkena apabila kena air liur anjing itu kepada kita dengan 7 kali. 7 kali air. Pertama air tanah, 6 kali air bersih. Dah. Jangan 6 kali air tanah, 1 kali air bersih. Jenuh. Tapi hari ni susah. Tak payah susah-susah. Beli je sabun taharah tu, dia dah komplit dah. Itu sebab dia letak nama taharah. Taharah itu maksudnya bersuci. Sekurang-kurangnya setiap bawah rumah adalah sabun taharah tersebut. Supaya kita ni nanti andai sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, contohnya anak cucu cicit kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita yang terkena, dia tak adalah susah sangat nak cari tanah yang bersih. Satu hal pula nak kena turun bawah tu, kena cari tanah yang bersih, yang benar-benar bersih, agak sukar. Hari ni dah banyak benda yang mudah. Pergi je dekat Maidin tu pun dah ada jual. Kalau tak silap saya RM5, RM6. Belilah satu, simpan dekat rumah. Itu satu. Yang kedua, rajin-rajinlah kita pergi beli debu. Debu pun ada jual dekat Shopee. Simpanlah satu paket tu dekat rumah kita. Kita risau. Takut-takut dalam keadaan darurat, sekurang-kurangnya ada. Maka dan dikiaskan babi ke atas anjing kerana keadaan babi lebih teruk daripada anjing. Babi ini lebih teruk daripada anjing. Ini adalah daripada mazhab Imam Ash-Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i dia memang kata babi ini lebih teruk daripada anjing. Maka dia berlakulah iaitu najis yang berat, mughalazah. Bersihlah dengan 6 kali air bersih. Kadang-kadang kita sebut bukan membersihkan, kita panggil dengan erti kata lain, samak. Kita samaklah badan kita. Contoh kan. Perlu dah disamak-samakkan. Beza antara ketiga-tiga najis adalah cara menyucikan dan sebab-sebabnya. Contoh, apa beza mughalazah, muhafafah, mutawasitah? Senang je. Pertama, najis tersebut. Kedua, cara menyucikan. Benda lain dia tak ada lagi. Dia tak ada masalah. So kalau orang tanya apa beza mughalazah dengan mutawasitah? Pertama jenis najis. Mughalazah ni kita tahu najis yang berat. Muhafafah adalah najis yang ringan. Senang dia sebut muhafafah. Mudah. Najis yang ringan iaitu kita tahu satu-satunya tidak ada lain dan tidak ada yang selain daripada itu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan kecuali air susu ibu sebelum ianya sampai pada umur 2 tahun. Ustazah, air kencing perempuan boleh? Tak boleh. Dia masuk pada najis pertengahan. Iaitu dia fully breastfeed. Dia tak ambil benda lain. Dia fully breastfeed dah. Dia minum air susu ibu dia sehingga menjangkau pada umur 2 tahun. Yang ini hari ni susah nak cari. Sebab kadang-kadang walaupun dia breastfeed, kadang-kadang mak dia makan buah pun mak dia sumbat dekat dia. Nenek dia makan rombisan pun sumbat kat cucu dia. Dia tak jatuh kepada najis muhafafah bagi bayi tersebut. Iaitu bayi lelaki. Maka dia dipanggil pada umur 2 tahun kamari. Iaitu 2 tahun yang kita kira lah. Dalil najis itu ringan kerana memadai membersihkan dengan buat apa? Ambil je air mutlak, renjiskan saja. Selesai. Dukung-dukung bayi umur 2 tahun, bawah 2 tahun, kan cucu kita dukung, kencing. Habislah nenek dia punya telekung. Allah, nenek kata, "Wan, kau nak solat ni Apa perlu kita buat?" Tanya mak dia. Anak kamu ni breastfeed fully ke? Ada bagi minum lain? Tak ada, memang fully. Tengok-tengok anak lelaki. Ambil dia air mutlak, renjiskan saja. Dah selesai boleh buat solat. Tak perlulah buka basuh. Tak perlu. Tetapi berbanding dengan najis yang lain, kita perlu cuci. Daripada Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu, sesungguhnya dia membawa anak lelakinya.
Maka dalam peristiwa-peristiwa bagaimana menyucikan ini, dia banyak berlaku pada zaman Nabi. Apa yang dia buat? Anak lelaki yang belum lagi makan makanan, dia bagi pada Rasulullah. Lalu bayi itu kencing ke atas pakaian Rasulullah. Lepas tu, dah kencing, apa Rasulullah buat? Dia ambil, minta air sikit, lalu dia percik tanpa dia basuh. Maksudnya tak payahlah ambil sabun sental, dia percik je, maka selesai. Ini dalam riwayat Al-Bukhari, Al-Muslim. Yang ketiga adalah najis mutawassitah. Mughalazah, idgham yang kuat, najis yang berat. Muhafafah, najis yang ringan. Kita ingat satu je, satu-satunya najis bayi lelaki yang fully breastfeed. Yang ketiga, najis mutawassitah, najis pertengahan, iaitu najis selain daripada najis anjing dan babi. Dan juga yang selain daripada muhafafah tadi. Semua dipanggil najis. Najis yang berbentuk mutawassitah. Najis dalam kumpulan ini terlalu banyak. Contohnya, najis lah yang sedia ada. Okey, berak cicak, najis tak? Najis. Apa lagi? Kita tengok air kencing manusia, najis tak? Najis. Air kencing kucing, najis tak? Najis. Darah, nanah, bangkai, macam-macam lah yang banyak berbentuk najis. Kita perlu bersihkan. Sekurang-kurangnya perlu bersihkan. Dia dinamakan najis mutawassitah kerana ia tidak suci. Nak cucikan dia, jangan mana-mana percik air. Tu kena faham juga. Sebab tu perbezaan antara ketiga-tiga najis. Pertama, jenis najis. Kedua, cara menyucikan. Kalau mughalazah, 1 kali air tanah, 6 kali air bersih. Kalau muhafafah, hanya percik air. Kalau mutawassitah, bersihkan sehingga hilang bau, warna dan rasa. Kebanyakannya ia perlu dibuat dengan apa? Kena cuci pakai sabun. Kebanyakan. Kalau kita cuci tanpa sabun pun boleh, tapi kita kuatiri masih ada bau. Maka itu dimasuk dalam najis mutawassitah. Dia tidak perlulah diulang sebanyak 7 kali. Contoh ada najis kena dekat tudung kita ini, najis cicak, 7 kali kita duk bersih. Tak perlu. Cukuplah mungkin kali ketiga dah bersih dah, okey settle, boleh buat solat. Itu maksud dia. Maka dia boleh menghilangkan iaitu pertama zat najis hilang sifat daripada warna, bau dan rasa. Tapi kadang-kadang ada juga stain tu tinggal. Macam mana nak buat? Kalau dah maksimum dah tak boleh buat apa, dihalalkan tauiban. Makna boleh lah. Janganlah pula bersungguh pergi potong pula sini, dah berlubang satu. Tak ada. Maka kita tengok bagaimanakah jenis najis itu, sama ada ianya terletak pada badan, pakaian ataupun tempat. Solat, pergi masjid, ini sejadah kita, sebelah tu najis cicak. Apa perlu kita buat? Mata nampak tak? Nampak, kena bersihkan dulu. Tapi najis cicak ni selalunya, dia jarang tinggal stain. Jaranglah. Maknanya kalau kita ambil tisu tu, kita tarik dia, dah settle lah. Selalunya. Dia jarang tinggal ada bekas-bekas. Kalau ada bekas tu, kita perlu cuci sikit, ambil baby wipe, kita cuci, barulah ia dibenarkan untuk kita melakukan solat. Tetapi sekiranya masih tinggal warna yang sukar, tak ada masalah. Contoh, darah. Darah bukan senang nak hilang. Contohnya macam perempuan lah. Perempuan ni kan dia uzur. Dia haid kan. Kadang-kadang tertembus kena dekat kain batik. Contoh kan. Lepas tu dah cuci-cuci ni masih ada stain tertinggal. Dah banyak kali cuci. Janganlah buang kain tu. Maka bolehlah ke atas diri kita untuk bawa dia solat. Tapi kena cucilah sungguh-sungguh dulu. Jangan sekadar lalukan air, alamak ustazah tak hilang. Tak boleh. Maksudnya ambillah sabun, kita sental, kemudian barulah kita boleh bawa solat. Bila cuci-cuci tidak hilang, contoh darah, maka ianya akan dihalalkan ke atas diri kita. Okay. So, itu antara bab-bab najis. InsyaAllah nanti kita akan masuk najis yang dimaafkan. Ke nak masuk sekarang? Najis yang dimaafkan ni pun sikit je. Okey, saya masuklah sikit. Okey, najis yang dimaafkan. Pertama, recikan air kencing yang tidak dapat dilihat. Ini dimaafkan.
Tak kira lah dia dah berumur ke, budak umur 7 tahun ke bawah ke, contohnya kita kencing-kencing, kita tak sadar dan tak nampak terpecik pada baju kita, terpecik pada stokin kita, kita tak sedar, memang jelas nyata tak sedar, maka ia antara najis yang dimaafkan. Kalau kita memang betul-betul lah, memang taubat lahum, memang tak nampak, jangan buat-buat tak nampak. Itu tak boleh. Itu antara najis yang dimaafkan. Kedua, darah kutu dan najis di kaki lalat selama tidak disengajakan. Darah kutu. Kutu kalau duduk kat kepala kita ni, kita garuk-garuk, kita tak tahu kita ada kutu, ada darah kan. Dia tak ada masalah. Kedua, kaki lalat yang tidak disengajakan. Kaki lalat bila masuk dekat dalam air kita tu kan, yang tidak disengajakan, bukan tangkap lalat, bagi masuk, tak boleh. Lalat hinggap-hinggap, masuk. Maka Nabi kita kata apa? Jangan kau buang air tersebut. Kau tenggelamkan lalat tu kedua-duanya sebab sebelah sayapnya ada racun, sebelah lagi ada penawar. Tapi kita kalau dah tengok lalat berenang-renang, memang sadakallah dengan air-air tu kita buang. Itu masalah kita. Okey, kemudian darah dan nanah luka walaupun banyak dengan syarat ianya dari dirinya sendiri dan bukan dengan perbuatan yang disengajakan dan tidak melebihi tempat yang biasa sampai kepadanya. Ini yang kita cerita tadi. Lepas cuci-cuci dia sentiasa mengalir, kita tekap dia dengan kapas. Bersolatlah seperti biasa. Yang keempat, tahi binatang yang terkena pada bijian ketika mengirik. Dan tahi binatang ternakan yang terkena pada susunya ketika memerah selama ia tidak mengubah susunya itu. Contoh, perah susu kambing kan? Dia terpecik kan, susu dia dekat dengan ekor dia kan, dia terpecik, termasuk pula najis dekat dalam tu. Takkan nak buang air susu setalam. Maka kalau selagi mana air susu itu tidak berubah warna dan bau, bolehlah kita minum. Harap-harap kita hari ni minum adalah susu yang betul-betul berkah lah, janganlah dia terpecik. Maka jangan buang. Sebab bila kita buang, dia jadi kepada membazir. Tahi ikan dalam air selama ia tidak mengubahnya. Contoh, akuarium. Kan ada ikan kan. Selagi dia tidak mengubah air tersebut, maka ianya boleh. Dan tahi burung di tempat yang burung selalu ulang alik padanya yang sukar untuk dikawal. Maka takkan nak pergi bunuh semua burung tu kan. Dia menjadi halal. Yang sukar untuk dikawal. Darah yang terkena tulang sembelih selama tidak terbanyak. Darah yang terkena tukang sembelih. Contoh dia sembelih-sembelih terpecik pula kat dia. Tak banyak lah. Boleh bawa solat. Kalau tak, jenuh lah dia. Kejap-kejap nak tukar baju, kejap nak tukar baju. Kalau tak banyak. Darah yang berada bersama dengan daging. Contoh kita makan hari ni kan, jangan kita pergi cuci daging tu sampai hilang darah, bersih. Jawapannya memang tak ada rasa. Okay? Okey, mulut kanak-kanak yang najis dengan sebab muntah apabila dia menyusu ibunya. Contoh kalau muntah tu najis kan. Tapi selagi mana budak tu muntah dia tak jadi najis selagi mana dia hanya minum susu ibu dia. Kalau bab muntah lain, dia jadi najis. Tapi kalau setakat budak-budak, dia tak jadi najis. Tanah jalan raya yang terkena manusia. Ni tanah lah. Tanah yang terkena manusia, dia tidak juga jadi najis. Bangkai yang tidak ada darah mengalir apabila terjatuh dalam sesuatu cecair seperti lalat, lebah, semut dan sebagainya dengan syarat ia terjatuh dengan sendirinya dan tidak mengubah cecair itu. Maka ianya tidak dijadikan najis ataupun najis itu dihalalkan atau dimaafkan. Sebab kalaulah semut dah masuk dalam air, confirm dia mati. Bila mati tu jawapannya jadi bangkai. Bangkai ini halal tak? Tak halal hakikatnya. Tetapi apabila tidak disengajakan, maka ianya bolehlah kita minum ataupun dia jadi sesuatu yang dihalalkan ataupun dimaafkan. Walaupun hanya sedikit, umul balwal, sedikit je pun dibenarkan. So moga-moga memberikan kefahaman kepada kita semua, khususnya saya dalam bab taharah ini. Kita ada beberapa jenis air, ada 4 jenis air tadi.
dan juga ada yang harus, ada yang makruh, ada yang langsung tak boleh, ada yang memang tidak dibenarkan. Kita pun dah tahu dan dihuraikan juga kepada kita air kolah, air banjir, air laut semua dah dihuraikan. Moga-moga memberikan kefahaman termasuk juga beberapa jenis apa? Jenis apa kita belajar tadi? 3 jenis iaitu najis mughalazah, mukhafafah, mutawassitah dan cara-cara pembersihannya dan juga akhir sekali kita compilekan bahagian apa? Bahagian najis yang dimaafkan. Moga-moga memberikan kefahaman kepada kita semua, menjadikan panduan buat kita semua. InsyaAllah nanti kita akan masuk bab istinja dan adab-adabnya. Okey, kita masih lagi berkisar dalam fiqh ibadah. Bahagian ibadah insyaAllah. Sekadar itu saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf sebab hari ini kita cover semua dalam bab-bab ini, ambil masa yang lama. InsyaAllah esok pagi jam 8.30 pagi kita akan ada baca Yasin secara online. Berkesempatan malam kita akan ada bacaan Yasin, kita akan buka kelas insyaAllah. Jumaat selalunya tak adalah, tengok pada keadaan, dan di hari Sabtu ini adalah penutup tahun. Bagi yang mereka berkesempatan, penuhkanlah penutup tahun itu dengan kebaikan dan bukalah tahun dengan kebaikan. Moga-moga mengalir barakah buat kita semua. InsyaAllah terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang dari segi majlis ilmu. Moga-moga dengan pahala ini mengalirlah ke atas mereka dengan pahala-pahala yang sangat melimpah ruah. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bis sabr. Sekiranya ada yang tulis nota yang nak share, saya sangat menggalakkan untuk share lah nota itu kepada dalam grup. Moga-moga memberi manfaat kepada orang lain insya-Allah. Sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang datangnya daripada saya sendiri. Moga-moga kita semua sentiasa berada dalam redha dan restu Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aisyah. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okay.